Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Para penonton, para pendengar, sahabat-sahabat, ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, segala kesyukuran itu kita rafa'kan kepada Allah Jalla wa'ala di atas segala kurnia nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia Allah kita boleh sambung bacaan hadis kita, 30 hadis berkenaan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan Al-Mubarak ni ikhwan, satu daripada bulan tazkiyah kepada nafs, kepada jiwa kita ataupun nufus, jiwa-jiwa kita. Bulan yang membawa kita kepada mengenal erti pengabdian kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bulan yang membawa kita kepada tamrin, membawa kita kepada riyadhatun nafs, tazkiyatun nafs, riyadhatun nafs, latihan-latihan yang bersifat kejiwaan. Takat ini kita dah baca lebih kurang 4 hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim. Ini kita masuk hadis yang kelima, untuk melihat bagaimana kita punya tamrin kita, latihan kita tak habis lagi. Sepanjang Ramadan ini kita akan berlatih diri kita untuk buat banyak perkara yang berkaitan dengan nufus kita, dengan jiwa kita. Cuba kita tengok hadis yang kelima ini pada muka surat yang ke-9 melalui PDF yang sahabat-sahabat ada. Penulis menamakan hadis ini, tajuk kepada hadis ini dengan nama puasa di bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala. Kata penulis, haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya, haddatsana Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis ini hadis riwayat di sini dengan lafaz Imam Bukhari. Penulis menyatakan kepada kita hadis ini daripada hadis Bukhari dan ada juga diriwayatkan oleh selain daripada Bukhari. Kita tengok terjemahan dia dulu. Telah meriwayatkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Yahya daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadri, mengisi dengan ibadah kerana iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Dan barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kerana iman pada Allah dan mengharapkan pahala hanya daripadanya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Allahu Akbar. Ini matan hadis, ini lafaz hadis yang kita jumpa daripada lafaz Imam Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam ikhwan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Pertama saya katakan bahawa berdasarkan hadis ini, hadis ini menjadi dalil kepada kita bahawa saum Ramadan, puasa Ramadan itu sifat dia menghapuskan semua dosa yang kita lakukan. Dosa yang telah dilakukan, bukannya akan dilakukan, yang telah dilakukan. Dosa-dosa yang telah dilakukan itu
akan dihapus dengan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini satu daripada kafarah. Dia penebus dosa. Dia boleh menebuskan dosa. Apa dosa kita buat? Puasa Ramadan dia tidak sama dengan puasa sunat yang kita lakukan. Puasa sunat ada kelebihan. Macam ada puasa sunat yang kalau kita lakukan diampun dosa kita setahun. Tetapi puasa Ramadan mengatasi itu. Puasa Ramadan mengatasi itu dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Jadi puasa Ramadan adalah sebagai kafarah penebus dosa. Satu. Yang kedua, dalam hadis ni bukan saja puasa Ramadan, tetapi sesiapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam Lailatul Qadar di akhir daripada Ramadan ini, 10 yang terakhir itu ada dipanggil sebagai Lailatul Qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadri juga itu sebagai penebus dosa di atas segala dosa yang telah dilakukan. Jadi ikhwan, dengan perkataan ini tiada puasa yang boleh menduduki tempat puasa Ramadan. Tidak ada. Kerana sama ada Lailatul Qadar itu sendiri, kesemuanya itu berada dalam bulan Ramadan. Dia bukan perkara lain, dia berada dalam bulan Ramadan. Ramadan satu bulan yang besar, dia menaungi semua, menaungi puasa, menaungi Lailatul Qadri. Maka tidak ada suatu puasa sunat yang kita lakukan boleh mengatasi puasa Ramadan. Karena itu antum kalau ingat balik hadis yang mula kita baca, hadis daripada Talhah bin Ubaidillah, bila Arabi itu kata dia tak akan puasa melainkan yang wajib saja, Nabi tak kata apa kat dia. Nabi kata dia berjaya sekiranya dia benar, dia masuk syurga sekiranya ucapan dia itu benar. Maka itu adalah kedahsyatan puasa Ramadan dan kedahsyatan malam-malam yang ada di akhir daripada bulan Ramadan. Baik ikhwan. Cuma hadis ni dia meletakkan kepada kita beberapa syarat. Beberapa syarat, kalau kita penuhi syarat itu, maka kita akan dapat fadilat dia. Kita akan dapat fadilat dia. Sama ada kita qiyam pada kita qiyam pada Lailatul Qadar, ataupun kita shoma Ramadan, kita puasa Ramadan, ataupun kita qama Ramadan, kita mendirikan ibadat pada malam-malam Ramadan. Dia hadis ni meletakkan beberapa syarat yang penting. Bila kita penuhi syarat itu, kita akan dapat fadilah itu. Ramadan keseluruhannya akan jadi sebagai kafarah aniz dzunub, dosa yang kita lakukan, penebus. Tetapi dengan syarat. Apa syarat dia ikhwan? Syarat yang Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi kata, saya ambil yang di belakang tu dulu, iaitu man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu, itu adalah natijah, itu adalah fadilat, kelebihan. Shama Ramadan adalah kefarduan, imanan wahtisaban itu adalah syarat, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi itu adalah fadilat. Sesiapa man shama Ramadan, siapa-siapa yang puasa Ramadan, tak kira siapa dia, orang miskin, orang kaya, orang merempat, orang ada rumah, tak ada rumah, orang miskin, buka puasa dengan kurma, buka puasa dengan ayak saja, buka puasa dengan nasi, kan tak kisah. Yang penting dia shama Ramadan, dia puasa Ramadan. Masa dia puasa Ramadan itu, imanan wa ihtisaban. Dalam hati dia ada iman pada Allah dan ada ihtisab. Dalam hati dia ada iman. Bila sebut iman, itu 6 rukun iman. Iman dengan makna bahasa bermakna keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Maka kaitan iman dengan Ramadan di sini, apa kaitan dia? Iaitu yang pertama, kita meyakini bahawa puasa itu sememangnya datang daripada Allah, daripada mulut Rasulnya, Al-Habib, Al-Mustafa, Al-Mukhtar ini. Yang kedua, kita meyakini, kita iman bahawa
puasa ini di dalamnya ada seluruh kelebihan yang telah disebut oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis yang sahih. Kita meyakini bahawa semua kelebihan-kelebihan yang ada itu satu pun tidak akan dimungkiri oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Apa saja kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan? Kalau kita ke belakang sikit dalam pelajaran yang kita dah lepas dengan hadis-hadis yang dah lepas, Ramadan ada rahmah, Ramadan ada maghfirah, Ramadan ada mardatillah. Ramadan ada menyelamatkan kita daripada azab neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah membebaskan orang daripada api neraka. Bulan Ramadan, bulannya Allah akan mengampun dosa orang yang berpuasa. Imanan. Kita iman benda itu semua. Sungguh-sungguh kita iman. Kita masuk Ramadan dengan kita beriman ke semua itu benar, semua itu daripada Allah, ke semua itu wujud, ke semua itu tidak ada satu pun yang bohong. Semuanya benar daripada Allah. Kita iman itu. Dengan kelebihan Ramadan, dengan kelebihan puasa, kelebihan qiyam Ramadan, kelebihan Lailatul Qadar, kelebihan bersedekah dalam bulan Ramadan, kelebihan bagi ayak, bagi kurma, bagi makan pada orang yang berpuasa, semua itu kita iman. Lepas kita iman, wahtisaban, berlaku ihtisaban. Ihtisab bermakna kita mengharap, kita mengira bahawa kita akan dapat semua kelebihan yang kita iman itu daripada Allah. Kita mengimani puasa daripada Allah dengan kelebihannya yang dahsyat. Maka ihtisab dalam diri kita. Kita sangat mengharap bahawa kita seorang daripada hamba Allah yang kerdil ini, Tuhan memberi segala janji Tuhan kepada kita berkaitan dengan Ramadan dan kelebihan Ramadan. Termasuk sehingga masuk ke dalam syurga. Semua kita harap. Para ulama kita kata apa, ikhwan, para ahli hukama, para hakim berkata, kita ni bukanlah seorang daripada hamba Allah yang saleh. Allah Ta'ala ni ada hamba-hamba yang saleh yang banyak lagi, yang hanya Allah mengetahui kesalehan mereka. Macam seperti zaman Nabi kan, yang kita tahu kesalehan Abu Bakar, kesalehan Umar, kesalehan Osman, kesalehan sahabat-sahabat yang sampai Nabi sebut 10 orang sahabat itu dengan berita gembira dengan syurga. Kita tahu kesalehan Aisyah Ummahatul Mukminin, kesalehan Khadijah binti Khuwailid Ummahatul Mukminin, kesalehan azwajun Nabi, kesalehan isteri-isteri Nabi. Tiba-tiba di tengah-tengah Madinah itu Nabi bercerita tentang kesalehan satu orang yang orang Madinah tak pernah tahu kata orang itu ada, yang orang Madinah tak pernah tahu kata orang itu wujud. Dan kebanyakan daripada orang Madinah tak berjumpa pun dengan orang ini. Ia berjumpa dengan orang ini cuma Umar Al-Khattab, iaitu kita panggil dengan nama Uwais Qarni. Saleh dia. Nabi mengiktiraf kesalehan dia kepada mak dia, kesalehan dia. Nabi mengiktiraf. Jadi Allah Ta'ala ni, ikhwan, ada hamba-hamba yang saleh banyak. Kita bukanlah seorang daripada hamba Allah. Sehingga kalau dalam berdoa, kita, seperti Imam Ibn Qayyim kata dalam doa dia, ya Allah, aku bukanlah seorang daripada hamba-Mu yang saleh, dan aku bukanlah satu-satu hamba-Mu, ya Allah. Kau masih memiliki hamba-hamba yang kau cintai. Andai kata kau tolak doaku dan permintaan aku, ya Allah, langsung tidak ada bekas apa-apa pada engkau. Tetapi segala bekas itu balik, kerugian itu pada diri aku, Tuhan. Kita ni ikhwah, dengan kerdil kita, dengan kedaifan kita, dengan keadaan kita ini, kita puasa dengan iman pada Allah, dan kita mengharapkan ihtisaban, mengharapkan semuanya Allah janji itu kita dapat. Sehingga kita kata, ya Allah, apa yang kau janjikan itu berilah kepada aku, ya Allah. Kerana apa? Kerana kita sedang, kita bukan seorang daripada hamba Allah yang istimewa pun. Kita mengharapkan Tuhan. Maka itulah maksud ihtisaban. Maka Nabi kata, man sama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan,
wahtisaban, dengan ada ihtisab dalam diri dia. Kalau dua benda ni ada dalam diri dia, Nabi kata, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ghufira lahu, dibaca dengan fi'il majhul, ghufira lahu, bukan ghafara lahu, ghufira lahu. Orang kata apa? Madhi majhul, dengan satu fi'il yang telah berlaku tetapi dia majhul, tidak diketahui. Allah akan ampun ke semua dosa kita. Semua dosa kita Allah ampun. Sehingga menjadi khilaf di kalangan para ulama, adakah termasuk dosa besar? Sebahagian para ulama kata kerana ghufira lahu ini semua dosa. Semua dosa, termasuk dosa besar, dia ampun. Kenapa? Kerana Ramadan itu sangat besar dan dia boleh mengampun dosa besar. Subhanallah ikhwan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Apa yang telah dia buat daripada dosa, Allah ampun. Apa syarat dia? Imanan wahtisaban. Ini apa dia ikhwan? Ini adalah dua syarat untuk kita memasuki Ramadan al-Mubarak. Daripada awal lagi, daripada akhir, daripada bulan Sya'ban lagi, kita dah get ready nak masuk dalam Ramadan dengan ini. Pasal itu ikhwan, saya rasa tidaklah keterlaluan kalau saya katakan bahawa tidaklah dianggap melampau sangat kalau saya katakan bila anak-anak kita nak berpuasa, anak-anak kita latih puasa, yang ni yang kita masukkan ke dalam hati dia, bahawa dia kena mengharapkan Allah, bahawa kita masukkan keyakinan, kita sampaikan suatu tarbiyah kerohanian pada anak-anak bahawa puasanya Allah fardukan kepada dia ini bukan saja dia datang dalam bentuk kefarduan, perintah wajib, tapi dia juga datang dalam bentuk fadilat yang sangat akbar, yang sangat azim, yang sangat besar dan sangat agung. Iaitu Allah Ta'ala menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah nak ampun semua dosa yang telah dilakukan. Kesalahan-kesalahan yang itu dianggap sebagai kesalahan yang bila sampai akhirat boleh menyebabkan laluan hisab kita itu tergendala, yang boleh menyebabkan kita berdiri depan Tuhan tu jadi panjang. Apa sahaja masalah yang akan kita hadapi di hadapan Tuhan di hari akhirat nanti, dengan kita puasa, kita iman, kita ihtisab, semua itu diampun oleh Allah. Kesemua itu selesai kita dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi ini satu tarbiyah kerohanian yang kita kena masukkan ke dalam hati ikhwan. Antum bayang, bukan sekadar puasa. Antum cuba tengok apa yang Tuhan bagi pada kita, bukan sekadar puasa. Perenggan yang awal daripada hadis tadi, apa dia? Dalam kita puasa, kita tahu makna puasa, imsak. Puasa itu bermakna imsak daripada terbit matahari sampai jatuh matahari. Baik. Bukan saja kita puasa, menghormati puasa, kita iman dan kita ihtisab dengan fadilat puasa, tetapi bila masuk dalam bulan Ramadan, pada waktu malam 10 terakhir, kita bangkit menghidupkan Lailatul Qadri. Tengok, Nabi kata man qama, siapa yang bangkit berdiri dengan ibadat, dengan semayang, dengan tilawatul Quran, dengan zikir, dengan muhasabah, dengan berdoa, dengan merenung akhirat. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, dengan dua syarat yang sama juga. Kerana dia beriman, dia bangkit pada malam ni, dia bangkit, dia mengharapkan Allah. Dan dia tahu harapan ini bukan harapan yang kosong. Apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh kekasih Allah, kesemuanya adalah benar. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Dia bangkit tengah malam, di keheningan malam, dia bangkit, dia ambil wudu, dia semayang, semata-mata mengharapkan Allah. Dia bangkit, dia sembahyang 2 rakaat, Allahu Akbar, mengharapkan Allah. Dia iftitah, dia Fatihah, dia surah, dia rokok, dia puji Allah, dia i'tidal, dia puji Allah, dia sujud, dia bertasbih dan dia berdoa. Dia duduk antara dua sujud, dia berdoa pada Allah, dia sujud lagi, dia bertasbih dan berdoa lagi pada Allah, dia bangkit pula, dia berdiri, dia baca Fatihah, dia baca surah, dia rokok, dia puji Allah, dia i'tidal, dia puji Allah, dia sujud balik, dia berdoa, dia bertasbih dan berdoa lagi pada Allah,
duduk antara dua sujud, berdoa lagi pada Allah, dia sujud balik, dia bertasbih, dia berdoa lagi pada Allah, dia duduk tahiyat akhir, dia baca tahiyat akhir, dan dia berdoa lagi pada Allah, dan dia bagi salam. Kesemua itu dia buat kerana dia beriman bahawa apa yang dia buat ini disuruh oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan ada ganjaran yang Tuhan nak bagi. Ganjaran dia khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau itu dia lakukan dengan ihtisaban, dengan mengharapkan, Allah pasti bagi pada dia. Dia pasti dapat itu. Lagi sekali dia dapat, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Tadi dia puasa, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ini dia qiyam Lailatul Qadri, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Dua fadilat ini bertembung, ikhwan. Para ulama kata, dia keluar daripada Ramadan al-Mubarak, dia keluar dalam keadaan sangat suci dan bersih. Apa lagi yang tinggal? Kalau puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, qiyam Lailatul Qadar itu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, itu tak campur lagi amalan yang kita lakukan di sepanjang Ramadan, tilawatul Quran, inilah, kesemuanya bersifat penghapus dosa, penebus dosa, maka apa lagi yang tinggal pada kita melainkan kesucian. Kita balik pada makna asal, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak dilahirkan dalam keadaan cukup innocent, bersih. Maka inilah suatu tazkiyah jiwa yang ada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kerana itu, ikhwan, tidaklah keterlaluan kita kata kalau orang itu dia tidak mengambil kesempatan Ramadan untuk menyuci diri dia, membasuh dosa dia, membersihkan diri dia. Dia biar Ramadan berjalan begitu sahaja dengan dia tak buat apa-apa. Maka orang ini tidak keterlaluan kita kata adalah orang yang sangat rugi. Dia sangat rugi. Sehingga kan Imam Ibn Majah meriwayatkan hadis bercerita berkenaan dengan suatu perkataan Jibril alaihi salam. Jibril turun dan berkata sepatah pada Nabi. Jibril kata dekat Nabi, Jibril kata, man adraka syahru Ramadan, man adraka syahru Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar. Jibril kata man adraka syahru Ramadan, siapa yang dia tahu kata telah masuk kepada dia bulan Ramadan, dia tahu, dia Muslim, dia tahu bulan Ramadan dia masuk, kemudian Jibril kata falam yughfar lahu, dia tak buat apa-apa untuk mengambil keampunan Allah kepada dia, maknanya dia sampai tak puasa. Maka yang tak puasa dalam bulan Ramadan ni, satu siapa dia, ikhwan? Orang kafir. Yang kedua siapa dia? Orang Islam yang telah terlalu lalai. Dan alhamdulillah sepanjang umur saya ni, saya tak pernah tengoklah lagi orang Islam yang tak puasa. Cuma dengar cerita ajalah. Orang Islam yang terlalu lalai dalam hidup dia, dia tak puasa Ramadan. Jibril kata, man adraka syahru Ramadan falam yughfar lahu, siapa yang masuk kepada dia bulan Ramadan dan dia tahu ini bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampun oleh Allah. Kenapa Allah tak ampun dia, ikhwan? Satu, kerana dia tak puasa. Kedua, kalau dia puasa pun, dia tak ada dalam diri dia dua syarat tadi, imanan wa ihtisaban. Dia puasa macam mana? Dia semua orang puasa, aku puasa. Sekali aku tak puasa, dia tangkap pula aku. Saat ni aku tak puasa, dia buh pula aku dalam van jenazah, dia usung satu negeri. Saat ni aku tak puasa, dia cas pula aku di mahkamah syariah. Saat ni aku tak puasa, bini aku bisin pula. Saat ni aku tak puasa, mak mentua kata apa pula kat aku, kawan-kawan tuduh aku macam-macam. Puasa bila dia puasa macam tu, dalam diri dia tidak ada iman dan ihtisab pada Allah. Dia tidak iman dengan perintah Ramadan, dia tidak iman dengan fadilat Ramadan, dia tidak ada ihtisab, mengharapkan kurnia dan fadilat yang besar untuk diri dia, maka dia tidak dapat keampunan itu. Maka Jibril kata, man adraka syahru Ramadan, siapa yang telah masuk kepada dia, dia mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tiba-tiba dia tidak termasuk dalam orang yang diampun. Jibril kata apa? Dakhalan nar.
ada bahagian neraka untuk dia. Jibril kata dekat Nabi, Jibril kata fa'ab'adahu Allah. Allah menjauhkan orang ini daripada rahmat Allah. Allah jauhkan dia daripada Allah. Jibril kata dekat Nabi, Jibril kata qul amin. Jibril kata Muhammad, katalah amin. Katalah amin. Amin apa? Katalah amin bahawa orang itu akan jauh daripada Allah. Nabi kata bila Jibril kata ke aku, suruh kata amin atas ucapan tadi, faqultu amin. Aku pun kata amin. Subhanallah ikhwan. Artinya ikhwan, bulan Ramadan yang kita lalui ini, dia ada menyimpan suatu, kita kata suatu hubungan, suatu muamalat kejiwaan antara hamba dan Tuhan. Al-hub bainal abdi wa rabbi. Dia ada menyimpan suatu rahsia hubungan kecintaan, kasih sayang di antara hamba dan Tuhan. Sehingga kan seorang penyair yang terkenal, Ahmad Syauqi, dia pernah menyebut dalam satu lantunan syair dia. Dia kata bila masuk bulan Ramadan, bila bulan Ramadan pergi, bulan Ramadan ni dia pergi dan dia datang. Dia datang dan dia akan pergi. Tapi sifat jiwa seorang mukmin, kata Ahmad Syauqi, dia seorang yang sangat merindui Ramadan. Dia akan berjalan mengejar Ramadan. Maka itu tanda apa? Kata Ahmad Syauqi, itu tanda kata dalam diri dia ada ihtisab dan ada iman pada Allah tentang Ramadan. Maka dengan itu dia layak mendapat seluruh janji-janji Allah yang ada dalam bulan Ramadan. Pasal itu ikhwan, benarlah perkataan sebahagian para hukama menyatakan bahawa kadang-kadang dalam bulan puasa ni ikhwan, kita boleh bangkit tengah malam. Kita bangkit sembahyang tengah malam, pukul 4:30 pagi, pukul 5 pagi kita bangkit. Kesemua ini adalah kurnia Tuhan pada kita. Kadang-kadang bukan dengan kemampuan kita pun. Kadang-kadang kita tengok orang tua-tua dengan kecil manis, darah tinggi dengan kolesterol ni semua ni. Penyakit 3 beradik serangkai tu ada sekawan dekat dia. Dengan puasa siang hari dia letih, tapi dia boleh jaga 4:30 pagi. Si muda pun jaga 4:30 pagi. Tapi si tua ni, bukanlah tua sangat, maksud orang yang berumur ni. Orang yang berumur ni, dia boleh bangkit. Anak muda boleh bangkit. Orang berumur ni dia boleh bangkit. Sebelum dia makan sahur, dia boleh sembahyang 2 rakaat. Yang Quran kata wabil ashari hum yastaghfirun, tu ada kat dia. Dan dia istighfar dan istighfar. Tak ada tangan minta pada Allah. Ini benar-benar kurnia Tuhan pada kita ikhwan. Karena itu apa yang akan kita lakukan, aktiviti kita dalam bulan Ramadan benar-benar berpunca daripada awal kita sambut Ramadan. Maka benarlah hadis ini menjadi suatu pedoman, petunjuk nabawi yang sangat istimewa untuk kita. Awal lagi Ramadan, imanan wa ihtisaban, barulah seluruh aktiviti Ramadan itu dapat kita hiasi seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Kalau daripada awal kita tak ada hati dengan Ramadan, tak ada niat dengan Ramadan, tidak ada nawaitu dengan Ramadan, tidak ada qasad dengan Ramadan, tidak ada azam dengan Ramadan, maka bila kita masuk Ramadan, kita tak banyak benda kita boleh buat. Tak banyak benda. Ini hanya sebagai suatu muhasabah ikhwan. Kalau orang boleh bangkit, untuk orang menega boleh bangkit, boleh penat, boleh lelah, boleh usahakan untuk mencari nafkahnya lebih dalam bulan Ramadan, tapi dia terhalang untuk buat 2 rakaat dalam bulan Ramadan di ujung-ujung sepertiga malam. Artinya ikhwan, azam dia, semangat yang ada dalam hadis ni, Ramadan dimasuki dengan iman dan ihtisab, tak ada ikhwan. Kalau ada pun mungkin dia punya peratus tu sangat rendah. Jadi kalau orang tanya, orang kata, kalau orang kata pada kita, kenapa saya nak sembahyang malam dalam bulan puasa pun tak boleh? Saya tak dapat lah. Tapi kenapa orang-orang lain boleh buat? Dah, kerana dia semangat kita daripada awal lagi. Apa yang kita perlu buat, seperti kata para ulama kita,
Saya teringat Al-Fadhil Ustaz Adnan Sa'ad kata Ustaz Adnan Sa'ad, perbaharuilah niat kita kepada Allah. Tajdidun niyah. Dia suruh kita tajdid niat pada Allah, perbaharui niat kita pada Allah. Kita boleh memperbaharui niat kita. Bila kita dapati semangat ibadat kita luntur, Ustaz Nan kata, perbaharukan niat kita balik pada Allah. Perbaharu balik niat kita pada Allah. Bermakna niatlah balik diri kita ini untuk merebut segala apa yang ada dalam bulan Ramadan seperti yang telah diceritakan oleh Allah dan Rasul dia Al-Mustafa dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi ikhwan, kenapa orang tu boleh bangkit sembahyang bulan Ramadan? Kenapa orang tu boleh menangis dalam bulan Ramadan, berdoa pada Allah, tilawatul Quran, boleh mengekalkan sembahyang-sembahyang sunat yang sabit dalam riwayat yang sahih? Kerana Nabi telah ajak pada kita, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kerana dia telah memasuki Ramadan dengan penuh keyakinan dan keimanan pada Allah dan mengharapkan Allah, maka di atas kekuatan harapan pada Allah Ta'ala itu, Allah bagi kat dia. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kelima kita baca berkaitan dengan fadilat Ramadan ini. Kita cuba tengok hadis yang keenam. Hadis yang keenam ini ikhwan, penulis menamakan hadis ini dengan tajuk, di bulan Ramadan Nabi SAW lebih banyak beramal kebaikan. Itu tajuk yang penulis kita, dua anak muda kita beri tajuk. Kita cuba tengok hadis dia. Haddatsana Musa bin Ismail. Haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Akhbarana Ibnu Shihab an Ubaidillah ibni Utbah anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Ini adalah hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Kita tengok terjemahan dia. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Shihab daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, dan dermawan baginda yang paling baik adalah saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihi salam datang menemui baginda. Dan Jibril alaihi salam datang menemui baginda pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran selesai dibacakan oleh Nabi SAW. Apabila Jibril alaihi salam datang menemui baginda, maka baginda adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Penulis kata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan oleh Imam Ahmad. Baik ikhwan, ini hadis ini menceritakan kepada kita tentang ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwalun Nabiyul Karim.
tentang keadaan Nabi dalam bulan Ramadan. Dia sekaligus kita belajar dalam mustalah hadis ni, apabila sesuatu itu menjadi ahwal Nabi, dia sekaligus menjadi itu juga secara tidak langsung menjadi sunnah, menjadi pertunjuk dan bimbingan Nabi pada kita apa yang perlu dibuat dalam kondisi dan situasi itu. Kadang-kadang Nabi buat satu benda tapi Nabi tak menyebut. Nabi tak menyebut kata kita kena buat seperti itu. Tetapi dalam ilmu sunnah ni kita belajar, apabila Nabi buat, kita tahulah itulah perkara yang paling sempurna, paling elok, paling cantik. Dan walaupun baginda tak menyuruh kita buat demikian, kadang-kadang sudah tentulah baginda datang sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad tetap datang sebagai sampel, contoh untuk kita ikuti dia. Kadang-kadang baginda tak suruh kita buat demikian kerana tidak mau membebankan kita. Baginda tak mau kita buat, baginda tak mengarahkan kita buat demikian. Hikmah dia kerana tak mau membebankan kita. Sebab yang telah baginda arah, baginda suruh, baginda anjur kita buat pun banyak lagi. Maka hadis ni menceritakan kepada kita, Ibnu Abbas cerita, dia kata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Nabi ni satu manusia yang sangat pemurah. Dari segi bersedekah, Nabi sangat pemurah, sangat ringan sangat. Itu bukan ada kaitan dengan Ramadan. Itu dalam Ramadan, luar Ramadan, itu memang sifat Nabi macam tu. Tapi kata Abdullah bin Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sifat pemurah Nabi ni meluak-luak, kami makin nampak apabila masuknya Ramadan. Terutama kata Abdullah bin Abbas, nampak sangat sifat pemurah Nabi itu meluak-luak daripada hari-hari lain hina yalqahu Jibril. Lebih-lebih apabila dalam bulan Ramadan ni ada masa Nabi berjumpa dengan Jibril. Bila Nabi berjumpa dengan Jibril, kita akan tengok lepas itu sifat pemurah dia meluak-luak lagi. Ibnu Abbas kata, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu, akan jumpa Nabi kulla lailatin fi Ramadan, sepanjang malam dalam bulan Ramadan. Luar Ramadan Nabi sangat ajwad, pemurah, pendermawan, sangat suka bagi ke orang. Masuk bulan Ramadan, Nabi lebih pemurah. Bila berjumpa dengan Jibril dalam bulan Ramadan, lebih sifat pemurah dia. Kata Abdullah bin Abbas, hatta yunsalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Jibril akan datang kepada Nabi untuk membaca Al-Quran. Nabi akan selesaikan Quran dengan Jibril. Kata Abdullah bin Abbas, fa iza laqiyahu Jibril, bila Nabi jumpa Jibril alaihi salam, kana ajwada bil khairi, akan nampak sifat pemurah Nabi itu, sifat kebaikan Nabi itu lebih minar rihil mursalah. Angin yang tiup tu dikatakan lambat, Nabi lebih cepat buat kebaikan. Subhanallah ikhwan. Nabi tak suruh pun kita buat baik sampai macam tu, tapi dia buat. Dalam hadis ni Nabi tak suruh pun kamu buat baik lebih cepat daripada angin yang bertiup. So kita nak potong, nak tin dengan angin ni tak boleh. Angin laju. Tetapi ahwal Nabi begitu. Dan Nabi suka umat dia dalam keadaan melakukan kebaikan begitu, ikhwan. Ikhwan, kalau kita padukan hadis ni dengan hadis kita baca tadi, hadis ni dengan hadis yang kita baca tadi, kita akan dapati beberapa kelebihan. Satu, hadis yang kita telah baca tadi, kita tahu dengan kita puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampun dosa kita. Semua dosa Allah ampun. Satu. So kita kena jaga puasa kita. Dua, kita qama Lailatul Qadri. Kita ni ikhwan, kalau tak boleh sembahyang malam dari sekarang kita tak boleh bangkit malam, katalah kita letih, so it's okay, boleh faham. Tetapi apabila masuk 10 malam terakhir, usahakan dapat juga sembahyang malam.
Sebab hadis tadi menyebut man qama lailatul qadri, siapa yang bangkit pada malam Lailatul Qadar. Tapi ulama kita kata untuk membolehkan kita bangkit 10 malam terakhir, dia bermula dengan awal Ramadan. Kita boleh tak bangkit? Kerana sifat bangkit dia sama. Cuma di 10 terakhir itu sifat kesungguhan kita tu lebih sikit. Lebih sikit. Nanti akan ada hadis ke depan kita baca bagaimana sifat kesungguhan Nabi itu. Tapi saya katakan kalau dari sekarang ni kita betul ansur sikit, kita letih, tak apa, is okay. Tapi 10 yang terakhir itu usahakan bagi kita dapat. Kenapa? Kerana di situ ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Iaitu bulan Ramadan, satu malam daripada bulan Ramadan dipanggil Lailatul Qadri, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan menyamai, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Jadi satu, kita jaga puasa kita, Allah ampun dosa kita. Yang kedua apa dia? Yang kedua, daripada sekarang kita beriktikad untuk bangkit pada malam Lailatul Qadar. 2. 3 apa dia? Daripada hadis ini kita jumpa 3-nya ialah tilawatul Quran. Nabi dengan Jibril membaca Quran. Dan yang keempatnya apa dia? Kita jumpa iaitu ajwad bil khairi. Pemurah kita melakukan kebaikan sepanjang Ramadan. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini kita banyak melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Ikhwan, tak ramai manusia yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka kurnia harta kekayaan. Secara zahir cakap, adat cakap, orang yang ada kelebihan harta, dia lebih banyak boleh melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan. Tetapi tak semua pula orang yang berharta itu direzekikan oleh Allah sifat dermawan. Tak semua. Tak semua pula orang kaya itu Allah Ta'ala rezekikan istiqamah pula di dalam sifat ajwad ini. Ajwadul bil khair. Sifat pemurah dalam melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita buat satu kebaikan, kita dah rasa cukup dah. Macam ada juga lah macam korban, ibadat korban. Kita buat setahun, kita dah kata, tahun sudah saya buat dah. Tahun ni saya tak buat kot. Tak ramai orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia, Allah bagi rezeki kebatinan pada dia, satu kebaikan itu dia buat secara istiqamah sampai dia mati. Tak ramai orang juga dapat rezeki seperti mana Ustaz Abid Liu. Setakat ni dia telah menghabiskan duit dia hampir 1 juta untuk kebaikan, for charity only. Tak ramai orang kaya yang begitu, dan tidak ramai orang yang sanggup buat demikian. Ini adalah kurnia Tuhan, ikhwan. Adalah kurnia Tuhan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah beri kebajikan, Allah bagi rezeki, Allah bagi rahmah, Allah bagi keredaan, Allah izin dia berada di atas jalan kebaikan. Maka kalau kita gabungkan 2 hadis ni, kita akan dapati apa dia? 1, jaga puasa Ramadan kita elok-elok, puasa bermakna imsak. Yang kedua, qiyam Ramadan kita, terutama qiyam pada Lailatul Qadri. Keempat, tilawatul Quran kita. Dan kelima, sifat dermawan kita dengan kebaikan. Kalau kita boleh centum 2 hadis ni, kita akan dapati itulah amalan yang Nabi nak kita lipat gandakan dalam bulan Ramadan. Secara adat saya katakan, kalau kita nak khatam Quran dalam bulan Ramadan ni 2 kali. 2 kali. Saya nak kata mustahil tidak. Boleh. Tetapi untuk khatam Quran sekali dalam bulan Ramadan, itu sememangnya boleh dibuat. Terutama sekarang ini kita puasa dalam keadaan suasana macam ni. Kita lebih banyak di rumah. Untuk khatam Quran sekali boleh. Untuk khatam Quran 2 kali, saya tak kata tak boleh. Saya kata boleh bagi orang yang mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh buat. Tapi kalau sampai sekali pun kita tak khatam Quran dalam bulan puasa, itu menunjukkan kesungguhan kita untuk memberi pentakziman kepada bulan Ramadan sangat rendah. Maka hadis ni cerita pada kita, Nabi kita Muhammad
sangat bersungguh-sungguh dengan tilawatul Quran, kata Ibn Abbas, terutama hina yulqahu Jibril alaihi salam. Hina yalqahu Jibril. Bila Nabi jumpa Jibril, mereka akan bertadarus Al-Quran. Dan lepas tadarus Quran, semangat Quran itu menyebabkan Nabi ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Nabi sangat melakukan kebaikan lebih cepat daripada angin yang bertiup. Dan semua kebaikan ni ikhwan, dia tak balik pada orang lain, dia balik pada kita. Antum, satu lagi potret yang kita dapat daripada hadis ni apa dia ikhwan? Saya katakan tadi, dalam riwayat ni dia menceritakan ahwal, kelakuan Nabi. Nabi tak suruh pun kita buat lagu tu, tapi ahwal. Nabi ni ikhwan, kita baca dalam riwayat Bukhari ke Muslim ke kita baca, kita akan jumpa satu perkataan. Nabi akan kata kepada sahabat, Nabi kata amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Kita akan jumpa perkataan ini dalam Bukhari, dalam Muslim. Nabi kata, demi Allah, aku ni Nabi kata, adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut pada dia. Maka seluruh perbuatan Nabi buat, Nabi nak kita ni tengok dia, tiru dia. Dan dia paling suka kita contoh dia. Dia sangat suka kita contoh dia. Dan dia kata, so kita nak bertakwa pada Allah, dia kata dia yang paling takwa. Kita nak takut pada Allah, dia kata dia yang paling takut. Kita nak ibadat pada Allah, dia kata dialah ahli ibadat. Kita nak apa ke Tuhan? Semuanya dia jadi contoh. Maka dia nak kita mencontohi dia dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Ikhwan, Nabi berbangga dengan kita. Nabi berbangga dengan sahabat dia. Para sahabat Nabi namakan antum ashabi. Tapi kita Nabi namakan, Nabi kata ikhwani. Kita saudara dia. Para sahabat adalah sahabat dia. Dia pernah merindui kita. Dalam hadis Muslim, dia pernah merindui kita. Di perkuburan Baqi' menjadi saksi. Nabi kata, aku teringin nak jumpa saudara-saudara aku. Sahabat kata, bukankah kami saudara hang? Nabi kata, tak. Nabi kata, hampa sahabat aku. Tapi saudara aku ni, aku teringin, aku rindui sangat. Yang mereka ni tak hidup lagi lah ni. Mereka akan hidup selepas lagu ni. Selepas daripada ni, mereka hidup. Para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau mereka hidup lepas daripada ni, kau bukan jumpa mereka, macam mana kau nak kenal mereka? Nabi kata, aku kenal mereka. Nabi kata, di tengah-tengah kuda-kuda yang putih, tiba-tiba ada kuda yang bertompok-tompok hitam. Semua kuda putih, tiba-tiba ada satu kuda putih, ada tompok hitam. Di lengan ke, di kaki ke, di mana. Susah kan nak kenal? Tak susah. Nabi kata, aku kenal mereka ni daripada kesan uduk yang mereka ambil. Kerana kesan uduk mereka ambil itu, aku yang ajak ke mereka. Nabi kata, besok di hari akhirat, Nabi kata, Allahu Akbar. Ketika berada di telaga Kausar, aku nampak mereka main. Aku pun panggil mereka main minum air dalam telaga tu. Tiba-tiba Jibril, malaikat datang. Malaikat kata, Muhammad, ini semua tak boleh minum. Nabi kata, ummati. Mereka semua tu umat aku, saudara-saudara aku. Malaikat kata, betul Muhammad, hang saja ingat macam tu. Tapi mereka lepas daripada hang wafat, hang tak tahu apa yang mereka buat. Mereka tinggal habis semua apa yang hang bawa. Nabi dengar lagu tu, Nabi teriak. Nabi kata, suhqan, suhqan. Nabi kata, gamak hampa buat lagu tu nah. Kalau begitu Nabi kata, suhqan, hari ni hampa tanggunglah. Hari ni hampa binasalah. Hari ni hampa menyesallah. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi zambihim. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Allah kata mereka menyesal di atas dosa mereka, maka binasalah mereka kalau sampai ke neraka sa'ir. Nabi pernah merindui kita ikhwan, umat yang buat ibadat, yang mencontohi dia. Allahu Akbar. Pasal itu ikhwan, kita mesti selalu ingat ikhwan, bila kita nak melakukan ibadat, sama ada di bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan, kita kena ingat yang para ulama kita pesan pada kita, apa dia?
Bila kita nak buat ibadat, kita nak ibadat kita ni Allah Ta'ala terima. Maka para ulama kata kita kena menunaikan syarat Allah Ta'ala menerima ibadat kita. Maka para ulama kita tulis, mereka kata, ma hiya syurut qabulul amal. Ma hiya syurutu qabulul amal. Apa adakah syarat Allah Ta'ala menerima, syarat untuk Allah Ta'ala terima amalan kita? Ma hiya, apa dia? Para ulama kita kata syurutu qabulul amal indallahi thalatha. Syarat Allah Ta'ala terima amal yang kita lakukan ada 3. Luar Ramadan, dalam Ramadan, kita jaga ni ikhwan. Jaga ni elok-elok. Sebab Nabi pernah merindui kita ikhwan. Nabi rindu dekat kita ni. Umat yang apa pun, dalam kondisi apa pun, umat itu sentiasa cari Nabi dia. Sentiasa nak contoh Nabi dia. Nabi kata, aku rindulah dengan umat macam ni. Ya, kita kena jadi umat lagu tu. Maka ulama kita kata syurut qabulul amal indallah thalatha. Syarat Allah Ta'ala terima amal kita ada 3. Siapa pun. Kalau seorang raja buat ibadat pun, itulah syarat dia. Seorang menteri buat ibadat pun, itulah syarat dia. Seorang menteri agama pun buat ibadat, itulah syarat dia. Seorang mufti buat ibadat pun, itulah syarat dia. Seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri pun buat ibadat, itulah syarat dia. Seorang qadi, naib qadi, juru nikah, saksi, tok imam, tok bilai, siyak, khatib, para makmum, para ustaz-ustaz yang bercakap, ustaz ada tauliah ke, ustaz tak ada tauliah ke, whoever, siapa pun kita, bila kita buat ibadat, inilah syarat dia yang kita kena jaga. Apa dia ikhwan? Para ulama kata yang pertama, al-imanu billahi wahdah. Kita melakukan ibadat dalam keadaan kita beriman pada Allah yang Esa. Itu juga disebut pada ayat 124 daripada An-Nisa. Bahawa kita beribadat dalam keadaan iman kita terjaga. Iman kita terjaga. Maka berapa banyak orang, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Balik bertemu Allah Ta'ala, tunjuk semua amalan dia, tiba-tiba jadi habuk yang berterbangan. Kenapa? Kerana masalah iman. Kita seorang Muslim. Pasal tu bila satu orang itu tidak Muslim, dia kafir, dia melakukan ibadat, haba'an mansura. Bila balik bertemu Allah Ta'ala, ibadat tu tak boleh tolong dia, tak boleh bagi syafaat pada dia, tak boleh menolong dia masuk ke dalam syurga. Macam seorang kafir yang bila orang Islam masuk bulan Ramadan, dia pun puasa sama. Dia boleh puasa, bukan dia tak boleh puasa, tapi puasa tu tak dapat menolong dia. Kerana tunjang utama untuk puasa adalah iman pada Allah. Mengucap 2 kalimah syahadah, jadi Muslim dan jaga iman kita pada Allah. Itu syarat nombor 1. Syarat yang kedua, kata para ulama, al-ikhlasu wal amalul khalisu lillah min ghairihi riya'in wa sum'ah. Iaitu kita ikhlas pada Allah, kita ada hati yang murni pada Allah, amal yang kita buat itu terjauh daripada riya' dan sum'ah. Tak ada dalamnya riya', tak ada dalamnya sum'ah. Kita minta pada Allah, Allahumma la taj'alhu, Allahumma ya Allah jadikanlah amal yang kami lakukan ini la riya'an wala sum'atan. Tidak ada dalamnya riya' dan tak ada dalamnya sum'ah. Kita buat semata-mata kerana Allah. Sama ada kita buat secara sembunyi ataupun secara terbuka, semata-mata lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, para ulama kita kata apa dah? Al-muwafaqah lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahawa amal yang kita lakukan itu kena muwafaqah, kena sama, kena sepakat, kena seiras, kena sejalan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Kenapa ikhwan? Kerana Quran kata pada kita dalam Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Muhammad beri pada kamu ambil, yang Muhammad cegah kamu jauhi. Bahkan datang hadis kepada kita, hadis Bukhari, hadis Muslim, menyebut pada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat satu amal, bukan 10, satu je amal dia buat, satu je, tapi amal dia buat itu tak ikut aku, Nabi kata, fahuwa raddun,
ditolak. Itu kalau buat. Kalau man ahdatha, siapa pergi reka satu amalan, satu je dia reka. Yang dia reka itu bukan daripada aku. Aku tak ajang, aku tak suruh, aku tak pernah bagi pada dia isyarat suruh buat, dia reka. Maka juga ditolak. Yang mereka amal ditolak, yang pi buat satu amal mengikut rekaan orang pun ditolak. Maka amal itu kena dibuat sama dengan Nabi. Dan Nabi suka bila umat tu tiru dia, ikhwan. Allahu Akbar. Kenapa, ikhwan? Kerana Muhammad ini rahmatan lil alamin. Saya ingat, kita pun semua hafal ayat tu, ikhwan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu, ikhwan? Dan tidaklah arsalnaka, tidaklah kami mengutuskan engkau Muhammad. Kami utuskan engkau sebagai Rasul Muhammad, melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Allahu Akbar. Ini daripada suratul Anbiya. Anda cuba tengok, ikhwan, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa kata para ulama? Yukhbiru ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita dengan ayat ini bahawa Allah Ta'ala jadikan Muhammad itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allah jadikan Muhammad itu sebagai rahmat bagi sekalian alam, iaitu dengan makna arsalahu, Allah utuskan dia Muhammad rahmatan lahum kulluhum, rahmatan untuk mereka kulluhum, secara keseluruhannya. Muhammad datang sebagai rahmat Tuhan kepada kita, untuk kita seluruhnya, tanpa siapa pun boleh berkecuali. Kata Imam Ibn Katsir, faman qubila hazihi rahmah, faman qubila hazihi rahmah wa syakara hazihi ni'mah sa'ada fid dunya wal akhirah. Siapa yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini, nikmat Muhammad diutuskan, dia terima dan dia pandang ini rahmat. Tuhan hantar Muhammad sebagai suatu sampel. Macam mana nak ibadat pada Allah? Ikut Muhammad. Pasal itu dalam kitab akidah dibahaskan, kenapa Allah Ta'ala hantar Rasul kepada kita? Kerana untuk membimbing ubudiyah kita kepada Allah. Untuk membimbing cara pengabdian kita kepada Allah. Maka itu itulah di antara sebab yang paling besar Allah hantar para Rasul. Untuk bimbing akidah, tauhid, ibadat. Kerana ibadat ni dia masuk dalam urusan tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Dia ada kaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid asma, tauhid sifat. Maka Allah hantar Rasul bimbing kita, jangan membikin ibadat sendiri. Jangan beramal ikut suka, ikut hawa nafsu, ikut pandangan orang. Tidak, mesti mengikut petunjuk Muhammad. Siapa yang bersyukur, Ibnu Katsir kata, faman qubila hazihi rahmah wa syakara hazihi ni'mah. Siapa yang terima, siapa yang menerima rahmat ini, Muhammad itu rahmat, dan bersyukur di atas nikmat ini, sa'ada fi dunya wal akhirah. Dialah orang yang bahagia dunia akhirat. Tapi wa man raddaha wa jahadaha wa jahadaha, siapa yang tolak dan juhud, siapa yang lawan, siapa yang engkar, khasira dunya wal akhirah, dia pasti rugi dunia dan akhirat. Maka itulah yang Allah Ta'ala katakan, alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Allah kata dalam surah Ibrahim, alam tara, adakah kamu tidak melihat, ila allazina, kepada orang-orang, baddalu ni'matallahi kufra, yang menukar nikmat Tuhan dengan kekufuran. Allah bagi nikmat, dia kufur. Maka apa nikmat besar Allah bagi pada kita, ikhwan? Muhammad rahmatan lil alamin. Maka semua ibadat yang kita lakukan ini, ikhwan, mestilah mengikut cara Muhammad. Mesti mengikut cara Muhammad. Sebab mengikut cara Muhammad ini, ikhwan, menyebabkan amal kita diterima, dan itulah syurut qabulul amal indallah. Itulah syarat diterima amal kita di sisi Allah.
jaga iman kita, jaga ikhlas kita, ikut cara Nabi Muhammad. Selamat kita. Apa orang nak kata tu orang punya pasal. Kita nak sembahyang malam cara Nabi Muhammad. Nabi kata salatul laili mathna mathna. Sembahyang malam dua-dua. Cara Nabi. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Kita tak ada selawat, kita tak ada kata fadlan minallahi wa ni'ma subhanal malikil ma'bud. Tak ada. Kenapa kita tak buat demikian? Kerana Muhammad yang Allah hantar sebagai rahmat tak buat. Kita tak buatlah, kita bersyukur di atas rahmat itu. Orang lain nak buat, orang lain buat. Orang lain ada contoh lain, orang lain ada hujah lain, dia punya pasal. Kita jadikan Muhammad sebagai contoh kita. Kenapa? Kerana kita nak masukkan amal kita dalam syarat diterima oleh Allah. Iaitu jaga iman kita pada Allah, jaga ikhlas kita, dan semua ibadat kita buat itu muwafaqah, sama, seiring, sejalan, mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ikhwan yang kita dapat daripada hadis yang kita baca ini, hadis yang ke-6 ini, iaitu suatu petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemua ini menunjukkan kepada kita kedahsyatan Ramadan, kelebihan Ramadan, keagungan Ramadan, dan kita sangat bersyukur dan berbesar hati pada Allah kerana Allah bagi sihat dan Allah bagi kita bertemu dengan Ramadan pada kali ini. Kita kata alhamdulillah, syukur pada Allah. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, sihat badan. Kita sambung lagi dengan hadis yang ke-7, hadis yang ke-8 pada esok hari insyaAllah, diberkati oleh Allah sepanjang masa hidup kita. Hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.